Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali pada sesi perkongsian bahasa Arab Al-Quran. Kita akan belajar bahasa Arab tapi melalui bacaan atau ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sekarang masuk ke tajuk yang baru. Masuk tajuk yang baru, iaitunya muka surat 81, berkenaan dengan kata nama terbitan atau ismul masdar, iaitunya masdar, kata nama terbitan. Muka surat 81. Jadi dalam sini ni dah ada ayat surah Al-Baqarah ayat 16 dengan ayat 114. Jadi dalam ayat ni kita kena cari masdar dia punya. Kita cari masdar dia. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini ayat yang ayat yang ke-16. Lepas tu ayat 114, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانُوا لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini muka surat 81. Okey. InsyaAllah kita akan cuba. Yang pertama, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka. Fi tughyanihim. Tughyanun. Okey. Tughyan ini daripada perkataan tagha. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar, maka tuan-tuan dan puan-puan kena cari kata tagha. Ini kena cari kata tagha. Okey. Jadi tagha. Jadi tughyan ini memang dia adalah kata nama terbitan daripada tagha. Tagha ni makna dia adalah sesat atau engkar, atau kufur. Jadi kalau yang ini makna dia apa? Kesesatan atau kekufuran. Jadi wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Jadi tughyan ni adalah kata nama terbitan. Wazan dia apa ni? Wazan dia adalah senang saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada sini, apa fa'ain dan lam dia? Fa dia ta, ain dia gha, lam dia ya. Maknanya sini, kalau fa ta ni adalah fa, ra adalah ain, lam ada ya adalah lam. Jadi dia macam tu
Dipakai alif tambah alif. Jadi dia macam mana? Fu'lan. Itulah wazan dia. Okey. Ini kata nama terbitan. Makna dia apa? Kesesatan. Okey. Saya padam. Okey. Lepas tu fi tughyanihim ya'mahun. Membiarkan mereka dalam kesesatan dan mereka terombang-ambing. Dalam keadaan mereka tu terombang-ambing. Ya'mahun ni maknanya terombang-ambing. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kata dasar. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata. Mereka itulah. Jadi ulaika ni Ulaika ni ada nama dia dalam bahasa Arab termasuk kepada ismul isyarah. Dia bukanlah ismul masdar, bukanlah kata nama terbitan. Dia ismul isyarah. Ulaika ni sama macam hadza, hadihi ataupun dzalika, tilka. Banyak lagi hadzani, hatani, dzanika. Banyak dia dalam bahasa Arab kata tunjuk tu. Kalau ulaika ni kata tunjuk untuk jamak atau plural. Okey. Di ulaika makna dia, maksud dia apa? Mereka itulah. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalah. Mereka itulah orang-orang yang ishtarau. Ishtarau ni membeli ad-dalalata. Ad-dalalah. Ad-dalalata. Ad-dalalata dia, kalau dia yang ad-dalalata ni, ini baru betul dia kata nama terbitan. Asal dia apa? Dalla yadillu. Dalla yadillu. Atau apa fa'ain dan lam dia? Fa'ala. Dia fa'ala kan? Jadi apa fa'ain lam dia? Adalah dad, lam dan lam. Jadi kalau kita nak bagi wazan ni, apa ni wazan dia? Dad dia adalah fa. Fa, lam, ain, al-fa'alah. Inilah itu wazan dia, al-fa'alah. Macam mana kita boleh tentukan wazan? Kita cari daripada, kita tengok pada fa, ain dan lam dia. Sesuaikan dengan fa, ain dan lam dia. Okey, al-fa'alata, ad-dalalata. Kata kerja dia dalla. Kata kerja madi dia dalla yadillu. Makna dia sesat. Jadi kalau ini makna dia sesat, maka ad-dalalata kesesatan. Okey. Lepas tu ishtarawud dalalah, mereka membeli kesesatan, bil huda, dengan al-huda. Al-huda ni adakah dia ismul masdar? Al-huda betul, dan dia adalah isim masdar, tuan-tuan dan puan-puan. Al-huda ni isim masdar. Apa kata kerja dia? Kata kerja dia adalah hada yahdi. Hada yahdi ya. Ini kata kerja dia. Hada yahdi. Kalau sini tadi dalla yadillu. Ini hada yahdi. Jadi apa fa'ain lam dia? Fa'ain lam dia adalah ha, dal dan ya. Ni ya. Jadi kalau kita nak buat di sini ni wazan dia apa? Al-fu'al. Al-fu'alu. Al-fu'alu. Fu'alun. Okey. Kalau hada yahdi memberi petunjuk. Kalau al-huda petunjuk. Kalau hada yahdi ni memberi petunjuk. Ahda. Okey. Kalau al-huda petunjuk. Jadi
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah rabihat, tidaklah beruntung, tidaklah memiliki untung tijaratuhum, tijarah mereka atau perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, mereka bukanlah termasuk kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Okey, itu yang pertama. Jadi kalau ayat yang ayat 16 ni, yang masdar dia apa saja? Tughyan, ad-dalalah dengan al-huda. Itu masdar dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ulaika apa tadi? Ulaika itu adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Okey, saya padam Okey. Lepas tu ayat yang 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Azlamu. Yang ni sini merah azlamu Azlamu. Azlamu ni paling zalim makna dia. Makna dia paling zalim. Tu makna dia paling zalim Makna dia adalah paling zalim. Jadi dia sama macam ni paling zalim. Dia ni nama dia dalam bahasa Arab tu, jenis dia adalah ismut tafdil. Dia bukan ismul masdar. Tapi dia adalah ismut tafdil. Ismut Nama dia adalah ismut tafdil. Azlamu ataupun juga afdalu. Ada ataupun juga selain afdal, azlamu ni paling zalim. Afdalu ni paling bagus, paling baik. Apa lagi ajmalu, paling handsome, paling bagus. Ajmalu. Macam tu jadi tu paling-paling atau lebih dari, lebih zalim, lebih afdal, lebih baik, atau lebih bagus, ataupun ahsanu, lebih baik. Macam tu itu lebih atau paling. Itu nama dia ismu tafdil. Ni ismu tafdil nama dia. Jadi yang azlamu ni bukan termasuk kepada masdar, bukan termasuk pada masdar. Waman azlamu, waman dan siapa azlamu yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah, lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah. Tadi siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang masjid Allah? Masajid. Kalau kita jumpa sana tu masajid. Masajid ini adalah bentuk jamak taksir. Bentuk mufrad dia apa? Masjidun. Masjid tu maksud dia adalah tempat sujud. Sujud. Jadi kalau tempat itu bukan ismu masdar nama dia. Nama dia adalah ismul makan. Dia bukan masdar, tapi ismul makan sebabkan dia tempat sujud. Makna dia. Secara tasrif dia ini adalah isim zaman, isim makan. Maksud dia apa? Makan atau tempat daripada perbuatan. Perbuatan dia apa? Sin, jim dan dal, iaitu sujud. Itu Jadi dia menyatakan tempat dari berlakunya perbuatan, iaitu tempat sujud. Jadi masajid adalah dia betul jamak taksir, tapi dia bukan termasuk masdar. Tapi lebih tepatnya dia adalah ismul makan. Jadi manakah orang yang paling zalim? Siapa lagi orang yang paling zalim selain daripada orang yang melarang masjid Allah? Ayyudhkara fi hasmuhu, untuk disebutkan namanya di dalamnya, wasa'a, dan dia berusaha fi kharabiha,
berusaha untuk fi kharabiha. Fi kharabiha. Dan berusaha fi kharabiha. Dan berusaha sa'a fi kharabiha. Dan dia berusaha untuk kharabiha. Kharab. Kharab. Ini betul isim masdar. Dia ni memang betul isim masdar. Asal dia kata kerja dia apa? Boleh kita cari ke dalam kamus kata dasar. Itu ada dalam muka surat 98, iaitunya akhraba yukhribu. Akhraba yukhribu. Maksud dia apa? Merobohkan. Jadi kalau kharab itu roboh maksud dia. Roboh. Tahu maksud roboh? Roboh. Rusak. Jadi fi kharabiha wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merosaknya. Yang pertama, mereka melarang orang untuk berzikir dalam masjid. Dia melarang orang untuk berzikir dalam masjid. Yang kedua, sa'a fi kharabiha, dia berusaha untuk merobohkannya. Jadi kharab ini betul dia masdar. Apa wazan dia? Kalau kita bagikan akhraba ni kan makna dia merobohkan. Wazan dia apa? Af'ala kan? Kita nak cari fa ain lam dia. Fa dia apa? Kha, ain dia ra, lam dia adalah ba. Ini fa ain lam dia. Jadi maknanya ini wazan dia apa? Kita sejajarkan saja. Kha tadi apa? Fa. Ra tadi apa? Ain. Ba tadi apa? Lam. Jadi cuma di sini ada alif. Selepas ra ada alif, selepas ain ada alif. Jadi macam mana? Fa'alun. Inilah kata inilah wazan dia, fa'al. Wazan dia adalah fa'alun. Kharab, wazan dia fa'al. Okey. Dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Wasa'a fi kharabiha. Ulaika. Ni kita terjumpa lagi ulaika. Ulaika ni apa tadi saya cakap adalah dia ismul isyarah. Mereka itulah. Maka nalahum, mereka tidaklah ayyadkhuluha, mereka tidaklah dapat untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam masjid-masjid Allah tadi tu. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Khaif itu daripada kata kerja khafa yakhafu, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ni khizyun. Khizyun tu kehinaan. Kehinaan. Khizyun. Okey, kita buat dulu khizyun. Khizyun. Ini adakah ini masdar? Betul, ini adalah masdar, tuan-tuan dan puan-puan. Khizyun ini adalah masdar. Makna dia apa? Kehinaan. Selalunya masdar ni memang macam tu makna dia. Kehinaan, perbuatan, macam tu makna dia. Penulisan, macam tu. Itu masdar, kata-kata nama terbitan. Jadi dia khizyun ni makna dia kehinaan. Dia betul ismul masdar. Apa fi'il dia? Fi'il dia adalah khaziya yakhza. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok muka surat 98. Saya pun tengok muka surat 98. Khaziya yakhza. Maknanya hina. Kalau khaziya yakhza makna dia hina. Tapi kalau khizyun makna dia apa? Kehinaan. Kehinaan. Walahum fid dunya khizyun. Dan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka dunia ni adalah kehinaan, dan kehinaan bagi mereka di dunia. Okey. Terus walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azabun. Azabun ni adakah dia masdar? Azabun, adakah dia masdar? Azabun dia adalah masdar. Dia sama macam khizyun tadi. Khizyun tu masdar. Kalau azabun juga masdar. Masdar daripada perkataan apa? Daripada perkataan azaba yu'adzibu. Azaba yu'adzibu, atau mengazab. Kalau sini ni azabun. Okey. Kalau tuan-tuan nak perempuan cari dalam kamus kata dasar, boleh kita cari
Kita cari ya. Sekejap Ain, za dan ba. Muka surat 149 azaba. Maknanya mengazab. Tapi kalau azabun itu azab. Apa ni apa wazan dia? Kita cuba tengok daripada azaba. Azaba. Apa wazannya ni? Fa'ala. Fa dia ain. Ain dia dal, za. Ba, lam dia adalah ba. Okey. Jadi kita buat sini wazan dia fa, ain, alif, ba dia adalah lam. Jadi fa'alun. Ini wazan dia. Tu wazan dia. Kalau nak cari wazan dia tuan-tuan dan puan-puan okey. Jadi azabun dia adalah masdar. Betul dia masdar. Jadi masdar yang kita jumpai pada ayat yang 114 ada 3 masdar. Yang pertama kharabun, yang kedua khizyun, yang ketiga azabun. Jadi maksud dia apa sini? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fi hasmuhu, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid Allah untuk berzikir di dalamnya, wasa'a fi kharabiha, yang kedua dia berusaha untuk menghancurkannya. Dan siapa lagi lebih zalim? Maksudnya dia yang zalim ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu yang berbuat demikian tadi itu, dia tak akan masuk ke dalam masjid, tak akan mampu masuk dalam masjid, kecuali kalaupun masuk mereka akan dalam keadaan takut. Masuk pun mereka dalam masjid, tapi mereka akan dalam keadaan takut. Lahum fid dunya, akibat dia apa? Di dunia mereka dapat kehinaan, walahum fil akhirati azabun azim, di akhirat mereka mendapat azab. Jadi banyak. Jadi semoga kita terhindar daripada sifat-sifat demikian. Itu saja dulu tuan-tuan dan puan-puan. Hafiz Farid ada. Jadi itu saja. Jadi insya-Allah kita akan minggu esok kita insya-Allah akan masuk pada muka surat 82. Muka surat 82. Sila tuan-tuan dan puan-puan cari kata nama terbitan dia. Jadi kita pada latihan yang 8 ni berkenaan dengan kata nama terbitan atau isim masdar. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan baca dulu muka surat 82 sebelum kita bersiaran dan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Insya-Allah kejap lagi Ustaz Farid akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin menunggu sekejap sebab ada hal sedikit Ustaz Farid, mungkin kita tunggu dalam masa 2 minit ke 3 minit macam tu. Okey, itu saja daripada saya terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan live kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قاموس معجم واحد. معجم واحد. معجم ما في. Okey, ambil satu kita letak buku atas ni yang tebal sikit. Baik. Jayid. Jamil.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sekarang kita bincangkan dalam topik Qamus Al-Quran Al-Karim. Okey? Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita telah habis huruf Ain, huruf Ghin. Okey? Dan sekarang ni insya-Allah huruf Ghin kita dah habis, huruf Fa. Fa pun alhamdulillah kita telah selesai sebenarnya huruf Fa ni. Fadha yafidu, afadha yufidu. Okey Sekarang kita masuk huruf Qaf. Qaf pun kita telah bincangkan beberapa perkataan sebelum ini. Cuma insya-Allah hari ini pada muka surat yang ke-167. 100 berapa? 67. Bila 167 ni, apa perkataan dua ba? Yang dua kotak merah. Qaddasa yuqaddisu dah bincangkan dah. Yang kita tak bincang lagi adalah Qaf dal mim. Qadima yaqdamu. Okey. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah taala. Kita terus pada muka surat 167 iaitu qadima. Tuan-tuan lihat qadima yaqdamu iaitu menuju. Qadama yaqdumu makna mendahului. Qidam kita panggil qidam, sifat mendahului, sifat sedia ada. Qaddama yuqaddimu melakukan, mempersembahkan, present. English kata present, taqdim. Taqaddama yang telah terdahulu. Taqaddama yataqaddamu. Istaqdama minta diawalkan, minta didahulukan. Qadamun bukan qidam. Qidam sifat Allah Taala, sifat yang wajib bagi Allah. Okey. Sifat wajib bagi Allah iaitu wujud, qidam, baqa'. Ni sebenarnya qadam. Qadam ni tapak kaki Jamak pluralnya aqdamun. Qadimun yang telah terdahulu. Kita cuba lihat qaf dal mim qadima yaqdamu. Sebelum tu suka saya ambil perkataan yang mudah-mudah dulu iaitu qadamun. Isim and noun. Qadamun jamak dia aqdamun. Iaitu dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surah apa nama tu? Surah Ibrahim. Surah apa? Surah Ibrahim. Juzuk yang ke-13, 9 lai. Tuan-tuan akan lihat di sana. Surah Ibrahim. Bukan surah Ibrahim ni, surah apa nama tu? Suratul Anfal. Suratul Anfal Kalau susah-susah tuan-tuan lihatlah dalam juzuk yang keempat, senang. 2 lai lebih, 3 lai. Satu muka surat juzuk 4, senang. Tak perlu susah-susah. Okey. 1 lai, 2 lai, 3 lai. 3 lai plus 1 page. Ada? Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wathabbit aqdamana. Aqdam adalah jamak kepada qadamun. Tetapkan tapak kaki kami, makna pendirian kami. Taqaddum, qadim,
Apa maksud qadim? Hadisun wa qadimun. Hadis maknanya benda yang baru. Qadim benda yang lama. Okey Makna diambil kira dua masa. Hadis benda baru. Hadisun. Qadim benda lama. Kemudian kita lihat lagi al-qidamu. Al-qidam ni saya beritahu tadi wujudun fi ma madha. Dia telah ada, sedia ada. Bukan yang diadakan, bukan, sedia ada. Dan juga kekal ada pada masa akan datang. Tapi perkataan qidam ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan, dia datang pada sifat Allah. Sifat Allah adalah qidam. Tapi tak datang perkataan dalam Quran. Dan juga asar yang sahihah. Okey, al-qadim. Al-qadim pada sifat Allah Ta'ala juga. Kal urujunil qadim. Dalam surah Yasin ke apa? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar kullu fi falakin yasbahun. Sebelum tu apa wal qamara qaddar wa kullu fi falakin yasbahun. Sebelum dia ayat ke-39 surah Yasin muka surat 442. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim. Tangkai yang tua. Qadama sidqin 'inda rabbihim. Qadama sidqin 'inda rabbihim. Okey. Dekat mana tu? Dalam surah Yunus Surah Yunus. Ada tu ayat pertama, ayat kedua, ketiga tu lah. Tengok juzuk 11. Muka surat 208. Ayat kedua. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qadama itu kedudukan. Qadama sidqin, kedudukan yang tinggi, yang baik. Qaddama yuqaddimu, makna mentakdimkan, mendahulukan. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Dalam surah apa dia? 28 suratul Mujadalah. 28, satu live plus satu page. Tuan-tuan cari muka surat 544 ayat yang ke-13. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kamu takut kamu memberikan? Adakah kamu takut kamu beri, kamu membentangkan sebelum perbicaraan khusus memberikan apa tu? Sadaqat. Jadi maf'ulun bih. Adakah kamu takut menjadi miskin kerana kerap memberi sedekah sebelum menghadap Nabi? Jadi tuqaddimu fa'il maf'ulun bih adalah sadaqat. Memberi, membentangkan sedekah, memberikan sedekah.
melakukan sedekah. Okey Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallah. Okey. Satu lagi, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Dalam surah apa tu? Surah Hud, juzuk ke-12. Sebelum tu kita lihat ni lah, ni dekat Suratul Hujurat. Ya, ayat yang pertama muka surat 515. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul dalam menetapkan hukum. Mendahului qaddama yuqaddimu. Okey. Surah Hud tengok juzuk 12. Muka surat 233 ayat 98. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar. Telah mendahului kaumnya pada hari kiamat. Dia telah mendahului kaumnya, Fir'aun. Mana jalan di hadapan kaum je lah. Boleh Itu beberapa petikan ayat Quran yang kita ambil ni. Istaqdama minta diawalkan terdahulu. Dalam ayat Quran pun ada. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Okey tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh lihat dalam ayat ni banyak dalam surah Yunus pun ada, suratul A'raf pun ada. Tuan-tuan boleh lihat, cari Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Okey. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah apa tu Makna qaddama yuqaddimu makna melakukan. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Okey. Maksudnya melakukan. Jelas La yasbiqunahu bil qaul. Itu tak ada kena-mengena dengan qaf dal mim. Seterusnya kita lihat perkataan qaf zal fa. Qazafa yaqzufu ni makna mencampakkan, meletakkan, mencampakkan. Makna baling. Baling ar-ramyul ba'id. Wali i'tibaril bu'd. Makna baling ke tempat yang jauh. Okey Bila disebut baldatun qadhufun, makna baldatun yang ba'idatun yang jauh, terpinggir.
faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil. Dalam surah Taha 16 plus 1 page, kisah Nabi Musa berserta dengan ibu dia. Ibu dia letak dia dalam peti, kemudian letak dia di laut, letak dalam satu kotak. Ani qadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nampak? Ani qadhifihi fit tabuti faqdhifihi. Nampak? Campak dia di lautan. Maksudnya letak dia di lautan. Okey. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ. Ini kisah dalam suratul Hasyr, juzuk yang ke-28, satu ayat. Ayat yang kedua nak cerita tentang pengusiran Banu Nadir ni. Banu Nadir. Jadi Allah Ta'ala campakkan dalam diri mereka rasa kegerunan, takut terhadap orang Islam. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. Surah As-Saffat. Maknanya dia lebih kepada apa ni? Dalam surah As-Saffat dia lebih kepada nak isti'arah kepada apa? Aib ataupun mencela. Mencela jin dalam surah As-Saffat juzuk 23. Nampak tak? Pada muka surat 446. Ayat ke berapa tu? Ayat ke-89. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Mereka tidak mencuri dengar kepada para malaikat yang agung, dan mereka dilemparkan daripada segala penjuru. Dilemparkan dengan tai bintang lah, nombor 8 direjam. Boleh jelas? Seterusnya kita lihat perkataan apa lagi? Qaf, zal dan fa, iaitu perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu qaf, ra. Qarra yaqarru makna sejuk, tenang, duduk diam. Aqarra makna berikrar, mengakui. Qarar tempat tetap. Qurratun keselesaan, ketenangan, sejuk. Qawarir makna gelas. Tengok nombor 14 nota kaki di bawah. Seseorang yang seronok kerana melihat sesuatu perkara yang menyenangkan, dia akan kata apa? Sejuk mata mandang. Sebab perkara tersebut seronok. Dia nampak anak dia jadi seorang yang hafal Quran, yang soleh, berbakti kepada masyarakat. Jadi itu nama sejuk mata memandang. Okey, yang seronok melihat sesuatu yang rasa menyenangkan. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan qaf, ra dalam Quranul Karim. Qarra yaqarru makna duduk tetap pada tempat. Qarara. Nampak dalam Quran qarara. Sebab tu dalam Quran sebut waqarna fi waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula
wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nampak tak? Ayat yang kita sedang bincangkan ni. Nampak Apa yang nampak? Iaitu waqarna, daripada qarra. Maknanya kamu diamlah, tetaplah dalam rumah kamu wahai orang perempuan. Dalam suratul Ahzab, page yang pertama daripada juzuk yang ke-23. Jelas? Alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Qarara makna apa? Qarara makna tempat yang tetap. Boleh. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Dalam suratul Namli, dalam suratul Namli ayat yang page yang pertama daripada juzuk yang ke-20. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Boleh. Makna qararan makna mustaqirran. Tetap mana Zati qararin wa ma'in. Qarar. Dalam menceritakan ahli syurga, Quran menyatakan Zati qararin wa ma'in. Dalam menceritakan neraka, fabi'sal qarar. Okey menceritakan tentang neraka. Tonton lihat juzuk ke-13 surah Ibrahim, ada kot sebut 13 surah Ibrahim. Muka surat 259 ayat yang ke-28. 29 juga, ayat 29 muka surat 259. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Nampak seburuk-buruk tempat. Ayat atas dia tu pun ada perkataan qarar juga pada ayat 26 tu. Wa masalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ma laha min qarar. Tiadalah baginya tempat tinggal, ketetapan untuk hidup. Nampak jelas? Itu perkataan qarar. Zati qararin wa ma'in. Surah apa dia? Tak istihzar. Tentang penghuni syurga tu. Ada satu lagi dipanggil qar, yaumul qar. Kalau tuan-tuan biasa dengar yaumul qar adalah selepas hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, itu dipanggil sebagai yaumun nahri. Selepas daripada itu dipanggil yaumul qar. Dipanggil hari-hari tasyrik tu.
Sebab apa dia panggil qar? Kerana manusia pada ketika itu berada tetap di Madinah. Bukan di Madinah, di Mina. Jadi sebab itulah dipanggil Yaumul Qar. Sebab dia tetap di Mina. Jadi qarar mustaqarran makna wahid, makna sama Dalam surah tu juzuk yang ke-7, sebelum kita masuk juzuk ke-8, 9 line plus 1 page juzuk ke-7. Apa dia? Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Di mana tu ya? Nampak tak? Ibnu Mas'ud kata mustaqarrun wa mustawda'. Mustaqarrun makna di bumi, tetap di bumi, wa mustawda' dan juga tetap disimpan dalam kubur. Disimpan dalam kubur. Ibnu Abbas kata mustaqar tetap di bumi, mustawda' makna fil aslab, dalam tulang sulbi. Hasan Al-Basri kata mustaqarrun tetap di akhirat, mustawda' fi dunya, iaitu disimpan di dunia. Maknanya nak bagi tahu apa, setiap keadaan dipindahkan dari manusia daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Mana manusia tak tempat tu je sama, tidak. Daripada satu alam ke alam yang lain. Iqrar makna mensabitkan sesuatu. Dalam suratul Haji, page yang pertama, juzuk yang ke-17, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. Okey. Boleh? Maknanya apa tu? Nuqir tu maknanya, apa maksud nuqiru fil arham? Mensabitkan, menetapkan dalam rahim. Kami yang tetapkan kandungan dalam rahim. Seperti mana yang kami nak, Allah Ta'ala nak, sampai satu waktu yang telah ditetapkan. كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Dalam surah Taha 6 line plus 1 page.
dalam kisah Nabi Musa, "Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha." Kay taqarra menjadi sejuk, tabarrada maknanya menjadi sejuk, menjadi gembira. Qawarir adalah plural kepada qarurah. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Satu macam gelas lah daripada kaca, ataupun botol daripada kaca. Boleh. Sarhum mumarradun min qawarir. Tengok qawarir. Dia kata sini gelas. Kita lihat dalam surah tu kisah Nabi Sulaiman beserta Balqis. 9 line plus 1 page, juzuk ke-19. Sebelum masuk juzuk ke-20, Suratul Furqan ni. Suratul namli. Qila laha dkhulis sarh. 380 muka surat 380 ayat 44. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sesungguhnya Nabi Sulaiman kata sesungguhnya lantai istana ni mumarrad, yang halus, min qawarir, daripada kaca, nampak macam air. Balqis naik pijak, dia angkat kain dia. Angkat kain, takut basah kain dia. Dia angkat kain. Takut basah lah. Singkap betis dia. Nampak Satu lagi Suratul Insan pun ada, juzuk 29. Tuan-tuan buka lah Suratul Insan. Pada muka surat 579, dekat mana qawarira, ayat ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarir jamak ada qarurah, iaitu kaca. Gelas ni akwab. Akwabin tu gelas. Gelas tu qawarir adalah gelas kaca. Boleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekali tu kamus Al-Quran kita. Insya-Allah kita akan bersambung keesokan harinya lebih lanjut dalam slot tadabbur dan juga Al-Quran, kamus Al-Quranul Karim. Itu serba sedikit yang kita bincangkan hari ini. Okey, mengenai perkataan qaf ra ra. Insya-Allah esok kita terus masuk qaf ra dad. Qarada yaqridu. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanlah butang share, sama-sama mengambil manfaat daripada pengajian ilmu kita pada pagi yang mulia ini. Sekadar itu, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersalah bicara. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.